Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nur jadi sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi syafaatin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila arwahi abina wa humma atina wa ma hawa anbiya wal awliya wa syuhada wa sadiqin wa salihin wa ila syairil malaikati muqarrabin wal ghaib. Ibu bapa kita, isteri, suami, anak-anak cucu kita, keturunan nenek moyang kita, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, ipar-ipar, semua pemimpin-pemimpin Islam kita, semua muslimin muslimat, mukminin mukminat, ahlil kubur, dan semua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi seisi-isinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita yang tidak mampu kita hitung untuk hari ini saja. Maka perlihatkanlah apa saja nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan, dikurniakan kepada kita, di mana tidak ada nikmat yang dapat kita kecapi, melainkan semua nikmat-nikmat itu berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat-nikmat itu semuanya yang terlebih besar adalah nikmat hayah, nikmat hayat, ataupun Allahu la ilaha illa huwal hayyu qayyum. Allah mengatakan semuanya tidak ada, semua tidak ada, yang ada hanya aku, dan aku menciptakan hidup kerana aku menyatakan aku yang maha hidup dan berdiri dengan sendirinya sentiasa, berkekalan abadi azali. Maka kita perlihatkan ayat ini, bersyukur kita, bukan merasakan kita ini kesusahan. Apabila kita merasakan kita ini tidak ada, maka itulah semanis-manis iman. Kerana itulah hala tujuan sebenar Allah menciptakan kita, supaya hanya menyaksikan yang hidup, yang nyata jelas, yang wujud, semuanya binasa, termasuk kita yang ada wujud. Qul huwallahu ahad. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu apabila kita telah memahaminya, maka kita akan dapat merasai bahawa kemanisan iman. Maka itu kita lihat sekarang
manusia-manusia yang kebanyakannya hanya mahukan iaitu kenikmatan-kenikmatan yang berbentuk material, yang berbentuk yang seolah-olah kalau makan cempedak itu hanya rasa cempedak tu yang nak dihayati. Dia makan durian, dia kecapi nikmat pemandangan, dia kecapi nikmat kesihatan, dia nikmat apa saja nikmat-nikmat itu Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, hanya percikkan supaya nyata yang menciptakan nikmat itu lebih nikmat. Maka itu kita tidak beres, kita masih meletakkan rasa itu sebagai sesembahan kita. Kita telah menjadi manusia yang berada di dalam keadaan kesyirikan yang halus, ataupun kita membiarkan kerana kita rasakan seolah-olah tak ada orang yang tahu. Tapi malulah kita dengan siapa kita berbuat perkara itu, walau sekalian alam, walau malaikatnya tidak tahu, tetapi Allah, dia maha mengetahui, kerana Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah tidak mengetahui, sedangkan semua yang halus-halus, alam gaib macam mana pun, alam khabir macam mana pun, aku yang menciptakan. Maka itu malulah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takutlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benar-benarlah, betul-betullah dalam kehidupan kita. Kerana kita sibuk mencari ilmu yang lain selain ilmu Allah. Kita betul-betul sanggup keluarkan duit beratus ribu, berjuta dan bermacam-macam cara untuk kita dapatkan ilmu selain daripada ilmu mengenal Allah. Maka sanggup kita tidak bermalam, berbulan-bulan, bertahun-tahun nak dapatkan sijil ni, sijil tu, daripada satu sijil ke satu sijil, untuk kita mahir dalam sesuatu ilmu selain ilmu mengenal Allah. Maka apabila kita dah mengetahuinya, kita menjadi sombong. Kita rasa kita yang mengetahuinya. Sedangkan apa saja ilmu-ilmu yang kamu tuntut, itu semua berasal daripada ilmu Allah. Tidak ada satu ilmu pun yang bukan daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka engkau saja yang menyangkakan, kerana engkau merasakan seolah-olah engkau perlu menuntut, engkaulah pergi menuntut. Bukan Allah lah menyuruh kita pergi menuntut. Daripada itu, daripada akidah kefahaman kita yang salah sejak awal, maka kita tak nak betulkan, maka diri kita tidak akan puas-puas. Apabila kita mendapat ilmu selain daripada ilmu Allah terlebih dahulu, inilah akibatnya. Akan jadi kita seperti Fir'aun, mengaku kitalah yang melakukan segala-gala. Kitalah boleh ini, kitalah boleh itu. Maka Allah bagikan lagi secukup-cukupnya supaya dia mendapat istidraj yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu adalah cerita-cerita Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah menunjukkan Allah tu marah, tapi Allah perlu menunjukkan marah untuk menyelamatkan kita. Bukan Allah tu bersifat marah, tetapi Allah menunjukkan sifat itu supaya kita tahu bahawasanya itu akan merosakkan diri kita sendiri. Yang tidak merosakkan diri kita adalah kita kembali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semasa hidup kita lagi, kita dah pulang kepada Allah. Kita dah tahu dah kita ni tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dinamakan iman yang sempurna. Iman yang kamil, mukamil. Iman yang sempurna yang dianugerahi oleh Allah dari sisi Allah yang maha sempurna. Itulah pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia seperti kita, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menyuruh kita menyontohi yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, supaya kita dicintai oleh Allah, hidup kita ini diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksudkan Allah adalah kita membuangkan keakuan diri yang pertama-tamanya, iaitu pertamanya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala.
Bila kita dah mengenal Allah, maka pastinya tidak ada lagi diri keakuan diri kita, maka berimanlah kita, maka kita telah mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di dalam maqam dicintai oleh Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Bukan saya yang menjanjikan. Tadaburlah ayat-ayat ini. Kita sibuk nak tadabur, kita sibuk nak mengkaji ilmu-ilmu selain ilmu mengenal Allah. Kita tak lepas lagi mengenal Allah. Kita mengkaji yang lain-lainnya, menyebabkan kita berada di dalam kerugian yang besar. Kerana Allah Subhanahu wa taala itu lebih penting dan lebih harus kita mengenalnya, iaitu dengan takluk mengenal diri kita. Dan apabila kita dah mengenal diri kita, maka Allah akan memperkenalkan diri Allah kepada kita. Carilah, tuntutlah kepada mursyid-mursyid yang arifin billah, yang tahu berkenaan dengan qalbun dalam diri kita, apa yang perlu dititik beratkan. Maka pembimbing rohani arif billah itu, maka dia yang tahu akan menyusun apa yang perlu kita jalani dalam kehidupan, apa yang kurang lagi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila kita tidak menuntut mengenal Allah dengan jalan mencari pembimbing-pembimbing rohani di zaman kita masing-masing, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, lebih kurang maksudnya di zaman masing-masing itu ada pembimbing-pembimbing rohani yang nak bawa kenal kepada Allah untuk kita mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa dia itu tidak mengenal pembimbing-pembimbing rohani itu, maka matinya sesat ataupun matinya seperti kafir jahiliyah wa na'udzubillah. Maka kita sekarang ini dah zaman yang penghujung benar-benar. Maka Nabi kata mereka-mereka ini sedikit aja yang benar-benar hendakkan kepada Allah. Yang lain tu banyak yang bersifat munafik, bersifat kufar, menutupi dalam kehidupannya. Apabila dia tidak kenal Allah, dia mengambil ilmu yang selain daripada ilmu mengenal Allah, maka dia akan menjadi sombong bertambah sombong. Maka keadaannya berada di dalam keadaan rohaninya rosak. Tetapi nampak dari segi luarannya bagus, tetapi dalam segi rohania dalam dirinya itu rosak ataupun sakit. Maka itulah perlu diubatkan, perlu diingatkan. Perlu tadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita faham benar-benar apa sebenarnya hala tujuan sebenar kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tak kenal diri kita, kita tak kenal Allah, maka payahlah, maka parahlah kehidupan kita ini. Keadaannya tidak akan puas-puas. Seperti mana kita makan buah durian, kita makan buah cempedak, kita menyembunyikan siapa yang memberi rasa tu tadi. Kita hanya menyembah kepada rasa-rasa tu tadi. Sedangkan Allah menjelaskan berulang kali, hampir berpuluh kali di dalam surah di dalam Al-Quran dan terutama di dalam surah Ar-Rahman. Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang faham pada kita ini sambil lewa kita memahami tadabbur, kita hanya tahu tafsir. Maka nikmat mana satu yang Allah berikan, kurniakan kepada kita daripada kita lahir, daripada kita bangun tidur sampai sekarang ini, sampai nak tidur, hingga tidur nikmat tu berjalan terus. Maka kita ni nak dustakan apa? Makna dusta tu bukan maknanya kita punya pemikiran dan tafsiran kita yang tak betul itu. Kerana kita tidak menjumpai pembimbing rohani arif billah, maka kita tak tahu tadabbur ayat itu. Kita mengatakan kita kecapi nikmat tu kita rasai, kita syukur dia kepada Allah. Bukan begitu caranya. Caranya sebenar adalah kita sentiasa merasakan. Kalau cempedak tu, ataupun durian itu, ataupun pulut panggang, apa pun yang kita kecapi terutamanya, kita merasakan itu dan kita cepat memulangkan balik bahawasanya kalau rasa tu sedap, engkau tu Rabbika tukadziban, Rabbikuma tukadziban. Dia kata di situ ayat tu, Rabbikuma tukadziban. Nikmat tu tadi makan rasa durian tu, pulangkan kepada Rabbika tukadziban. Allah lah yang kita ingat. Allah tu yang lebih best, lebih kita esakan, bukan rasa tu. Bukan kita merasakan Allah, merasakan yang ada hanya Allah. Bukan rasa tu.
Allah menciptakan rasa cempedak, rasa durian, rasa manggis, rasa rambutan, rasa apa pun dia bagi dalam kenikmatan itu supaya kita memulangkan balik Rabbikuma tukadziban. Kita hayati benar-benar, ya Allah, Engkau lebih nikmat, ya Allah. Apa pun yang kau jadi untuk pulangkan, ngesakan Engkau lah, ya Allah. Supaya aku tidak lupa pada Engkau. Engkau lah segala-galanya, ya Allah. Engkau yang menumbuhkan daripada benih rasa durian itu Engkau campakkan. Lalu pokok menjadi daun, menjadi ranting, menjadi macam-macam, ya Allah. Bertahun-tahun baru tumbuh buahnya dan langsung kita pun makan. Maka kita tak memikirkan bahawasanya itu semua proses daripada Allah. Tak ada satu pun daripada rasa benih durian itu sampai dia tumbuh batang, tumbuh daun, tumbuh semua itu sampai bertahun-tahun baru dia dapat kecapi. Kita lupa bahawa itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk supaya kita sentiasa mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, merasakan benar-benar yang wujud hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka rugilah innal insana lafil khusr, kerana dia tidak wal asr. Kerana hidupnya, napasnya turun dan naik dalam kehidupannya daripada bangun tidur hingga nak tidur, hingga tidur mimpinya saja mengesakan Allah. Maka mereka tidak dapat. Mereka hanya dapat adalah kenikmatan yang mereka itu kufuri. Mereka tutupi siapa yang memberi nikmat. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak pindah, kita tidak benar-benar mencari pembimbing rohani kita untuk terus kita merubah, berhijrah daripada akuan-akuan diri kita kepada yang ada hanyalah akuan ahadah, iaitu akuan Allah yang sebenar-benarnya. Dan tujuan kita ini, sebelum ini kita belum hidup, kita tak disebut lagi hidup, mati pun tak ada, hidup pun tak ada. Maka kita itu adalah keadaannya tidak ada la ilaha illallah, melainkan tetap juga yang tetap abadi, kekal, sentiasa tidak berubah-ubah, yang wujud, yang esa, yang ada tunggal satu, bukan banyak. Yang banyak ni tak lain menyatakan keesaan Allah. Jangan tertipu. Allah tak pernah menipu kita. Allah menjadikan, beruntungnya dia jadikan sekalian alam ini bukan untuk menyusahkan kita, bukan untuk menutupi kita dengan Allah. Tetapi Allah ni sayang, dia nyatakan bermacam-macam hari demi hari. Luasnya sekian alam ini dia besarkan lagi supaya dia nyatakan supaya kita nampak siapa yang menyatakan. Bukan untuk menutupi, menghijapi, tetapi kita sudah salah mempelajari dalam kehidupan kita hala tujuan sebenar, tidak seperti mana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu terutamanya harus mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana inilah hala tujuan kita. Bila kita tidak kenal Allah, maka kita tidaklah faham Al-Quran itu. Di dalam dunia ini kebanyakan suka membaca Al-Quran tetapi tidak memahami Al-Quran. Dan mereka tidak mahu tadabbur Al-Quran. Mereka suka baca je. Bukan baca tu tak boleh, bukan baca tu tak bagus, tapi inilah hakikatnya. Kalau kita belajar ilmu selain daripada ilmu kenal Allah, ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu lain, boleh kita sampai faham. Kita melihat sana, melihat ini, kita nak sampai faham. Kita melihat, merasa ini, nak sampai kita rasa betul-betul durian musangking, durian ni kita tahu bezakan. Tetapi Allah yang sentiasa dengan kita, kita tidak perhatikan benar-benar. Itulah kesilapannya. Maka kita membaca Quran, begitulah juga kita akan mempelekehkan Al-Quran. Padahal Al-Quran tu dalam tu mukjizat yang besar. Di dalam itu Al-Quran penuh dengan penyembuh segala penyakit dan juga memberi rahmat kepada kita dan sekalian alam ini. Tetapi kita tidak dapat ke arah ke situ tadabbur kita. Kita hanya membaca Quran hari-hari itu je. Baca nakkan balasan kebaikan, balasan ganjaran. Sebenarnya bukan itu hala tujuan je. Memang benar ada hadis tu untuk dibalasi. Tetapi bukan berhenti di situ. Ada lagi ke depannya. Kerana Rasulullah SAW bersabda kurang lebih maksudnya, iaitu ada di kalangan orang yang membaca Quran tak lebih daripada kerongkong, lepas daripada kerongkongan dia baca Quran. Habis Quran. Hebat Quran. Hari-hari baca Quran.
Tetapi sekadar itu Rasulullah kata. Dia tak tahu tadabbur. Dia tak dapat amaliahkan dalam apa yang dibacakan tu tadi. Tak lebih daripada lepas tu je. Dia suka ke situ. Maka Nabi kata, orang ini Al-Quran akan melaknatnya. Wa na'udzubillah min zalik. Jangan salahkan saya. Bukan saya tak bagi baca Quran. Bukan Allah tak bagi. Bukan Rasulullah tak bagi. Tapi Allah suruh kenal beriman kepada aku. Baru kau baca Quran kau akan tahu. Itu kalam suciku. Setiap satu titik ataupun titik di atas, titik di bawah, 2 titik, 3 titik, titik di tengah, yang tak ada titik, yang berdiri huruf alif, yang bengkok macam mangkuk, itu bukan saja sia-sia ciptaan manusia ke tu. Itu ciptaan Allah. Ada tempat-tempat di dalam bahagian diri kita, setiap huruf titik, setiap huruf alif, ba, ta, semua ada dalam badan bahagian kita. Dan ada cara tadabbur untuk kita gunakan, yang mana dia memiliki syifaun, penyembuh-penyembuh. Pernah saya lihat satu orang ulama dulu, yang mana bila kita sakit gigi, dia tidak pergi ke mana-mana. Dia ambil alif, huruf alif tadi. Jadi dia suruh pegang gigi yang mana sakit, pegang. Dia pun ambil paku, dia buat huruf alif dulu, dia ketuk kat huruf alif tu paku. Sakit lagi, dia pindah sampai huruf katalah ya, dia ketuk tak sakit. Di situ dia tanamkan paku tu di pokok tu, maka tak sakit sampai bila-bila. Itu tadabbur huruf saja. Belum saya ceritakan lagi ayat-ayat punya mukjizat. Satu ayat. Ini baru huruf-huruf je. Allah Ta'ala nak tunjukkan syifaun, penyembuhnya tadi. Tapi kita jauh daripada Quran sebab kita baca Quran hanya selepas pada kerongkongan kita. Tak lebih itu kita tidak dapat amaliahkan dalam kehidupan. Tapi ilmu lain. Jadi gila kita belajar. Kalau belajar pokok tu sampai tidur kat pokok tu. Nak dapat PhD, nak belajar apa pun, astronomi ke apa ke, itu semuanya bersungguh-sungguh sanggup keluar. Kita pun mak ayah pun dah ajar syirik kepada anak. Pergi belajar anak supaya engkau senang dapat ilmu ni, engkau boleh senang cari rezeki, engkau punya engkau tak susah hidup engkau nanti. Ada engkau punya hasil nanti. Ya Allah. Itu dulu yang dia bagi tanam dalam anak-anak kita. Kesyirikan. Allah tu tang mana? Ini yang berlaku dalam kehidupan kita sekarang yang perlu kita ubah. Selagi kita tak ubah sistem-sistem pelajaran di negara kita ataupun di dunia ini, kita masih lagi mengikuti sistem-sistem Yahudi punya sistem mata pelajaran, maka kita takkan dapat mengontrol ataupun kita dapat menguasai dunia ini. Sebab nak menguasai dunia hanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah yang boleh mengurniakan kepada kita. Sekarang ni orang-orang Yahudi, orang-orang Kristian, orang yang bukan Islam menguasai dunia. Baik di negara kita sendiri. Kita bertungkul lumus nak supaya kita negara kita ini supaya bertambah naik ekonominya. Tak akan jadi naik ekonomi. Malahan bertambah teruk sejak merdeka sampai sekarang. Selagi sistem tidak mengesahkan Allah, selagi itu kita berada di dalam azab yang penuh dengan kesusahan, di mana satu hari nanti kalau dibiarkan, negara kita ini akan dijajah. Negara kita sendiri akan dijajah. Kita sibuk melaungkan kemerdekaan, tetapi kita tak tahu kemerdekaan yang sebenar itu apa di sisi Allah, di sisi Rasulullah SAW, di sisi orang arif billah, para wali Allah. Maka itu kembali cepat. Bukan kita mengatakan kita nak marah, tetapi kita nak mengatakan inilah strategi yang Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada kita. Maka itu Allah menegur kita, Allah suruh kembali kepada Allah balik. Suruh kembali itu bukan makna kita tak faham Allah. Kita kena kembali jumpa orang ahli Allah supaya tahu cara kembali kepada Allah sebelum kita wafat. Sekarang ni kita hanya nyebut nama Allah. Bila disebutkan siapa Tuhan kamu, senang yang mulut kita kata Allah, apa susah. Orang Yahudi, orang bukan Islam, Nasrani boleh sebut nama Allah. Di zaman Rasulullah banyak orang Yahudi sebut nama Allah. Allah Ibrahim, Tuhan itu, Tuhan ini, macam-macam dia sebut. Tak ada masalah. Tapi artinya tidak beriman, tidak mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia sebut tu macam dia sebut nama orang lain lah, kalimah Allah tu. Begitulah bila orang tak kenal diri, tak kenal Allah, minta maaf. Kita sebut nama Allah, kita tak bergetar.
Tetapi sesuatu yang kita minat, motor racing, Eddie Lawson itu, bila sebut bergetar hati kita. Tengok motor Eddie Lawson pun kita rasa bergetar dah. Apa dah jadi ni? Kita tak tukarkan. Siapa yang ciptakan tu? Siapa yang bagi kita rasa syok dengan melihat motor tu tadi? Melihat skill-skill dia, kona tu tadi. Itu menyebabkan kita syok. Tapi Allah tu bila kita angkat Allahu Akbar takbiratul ihram, tak bergetar pun hati kita. Biasa je. Tapi bila minggu depan pertandingan Grand Prix apa yang di international dunia, Eddie Lawson kita punya peminat ada. Wah, seminggu lagi tu syok dah. Tak sabar-sabar nak menunggu nak pergi. Ya Allah. Allah tu tang mana? Apa ada tujuan kita hidup ni? Jangan lari tajuk. Tajuk kita di alam roh lagi sebelum tubuh kita adalah mengesahkan Allah, syok dengan Allah. Tak ada yang lebih best lagi. Tidak ada yang lebih syok lagi melainkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ubahlah, janganlah kita asyik duk baca Quran bukan tak boleh. Allah Taala kata, tadaburlah, gunakan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minina. Wala yazidu zalimina illa khasara. Quran ni benar-benar sungguh-sungguh aku bersumpah. Kalau kau betul-betul faham, kenal aku, maka Quran itu adalah penyembuh penyakit rohani. Tenang rohani kau. Maka keliling kau akan dapat menyembuhkan segala penyakit-penyakit yang lain tu. Dan juga dia adalah rahmat yang mana membawa kita keadaan berhidupan kasih sayang rahmat. Tenangnya kita bila dah baca Quran tu. Tak ada lagi riak, takbur, sombong, ujub. Tak ada lagi iri hati, tak ada kejar dunia, tak ada. Sebenarnya kita baca Quran lagi ke situ. Ini baca Quran, silapnya kita baca, tapi kita tak iri hati dengan orang lagi. Lagi kita masih lagi tak kenal Allah lagi. Mana boleh? Itu penyakit rohani. Tak kenal Allah, penyakit paling besar tu. Bila kita baca Quran, kita akan dibawa kenal kepada Allah. Bertambah kenal. Bukannya bertambah kita lagi rasa keakuan diri kita, hawa nafsu kita makin membuak-buak. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita sekarang. Bukan saya cakap, tapi Allah dah bagi tahu manusia suka berbantah-bantah. Ndak pelak-pelak hai zaman ni, lagilah manusia ni mencabar Allah, mencabar Tuhan. Tetapi Allah Maha Sabar memberikan peluang kepada kita. Sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Allah tak risau kau buatlah maksiat pun seumur hidup kau sampai wafat. Allah tak risau, tapi Allah sayang. Allah merisaukan kita nanti rosak. Maka tu Allah suruh kenal dulu. Jadi kau beramal atas dasar kau kenal Allah dan kau tahu segala amal perbuatan itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekarang bila engkau tidak kenal diri, tidak kenal Allah, engkau melakukan sesuatu ibadah, engkau mengakui akulah Tuhan yang berhak disembah dan aku menyembah kepada engkau. Sebenarnya kita bukannya Tuhan, kita tak memiliki apa-apa. Apa yang kita berdiri itu adalah menyatakan Dia yang mendirikan kita. Kita tak ada daya upaya. Rukuk, sujud, menyebut semuanya Dia. Asyik dia pun berasyik dengan dia. Bukan kita asyik pada Allah. Kerana kita dapat asyik sesuatu rasa durian, cempedak. Allah yang memberikan kita rasa tu dulu. Dia yang menurunkan anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu aywaja. Maka dia yang menurunkan, bersyukur kita, dia yang menurunkan. Nak makan apa, rasa tu sampai dulu. Nak datang sini, nak pergi mana, dia memperjalankan kita rasa untuk ke sana. Tapi kita tak ucapkan alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu aywaja. Kita dengar waktu imam baca setelah dia baca khutbah, nak naik untuk membaca khutbah kedua, setiap imam khatib akan selalu membaca alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitab walam yaj'al lahu aywaja. Tiap-tiap minggu boleh dikatakan hampir semua khatib baca khutbah, untuk naik khutbah kedua diingatkan. Tetapi berapa sangat kita yang faham tadabbur pada ayat itu tadi. Balik-balik kita hanya dengar, kita hanya hafal, tapi kita tak tahu nak menggunakan. Sedangkan Al-Quran tu Allah suruh gunakan. Kerana itu dikatakan tadi Allah dia memiliki syifa'un, iaitu penyembuh. Dan juga memberi rahmat.
Tapi sebaliknya, kalau kita tak mengambil mukjizat ataupun apa yang ada pada Quran itu untuk kita tadabbur, nak bawa dalam kehidupan kita, maka akan terjadilah di sebaliknya. Allah mengatakan, wala yazidu zalimina illa khasara. Mana Quran tidak akan menambahkan apa-apa yang kau baca itu, melainkan kerugian. Maka orang baca Quran tu akan jadi rugi, kata Allah. Bukan saya kata saya, jangan salah faham. Allah kata rugi. Tak, saya haji kata rugi. Satu ada 10 kebaikan. Ya, memang betul, ayat tu belum habis. Itu koma. Ada sambung ayat dia, Rasulullah bagi tahu lagi. Iaitu kena tadabbur, kena amaliakan. Baru sempurna dapat satu ayat 10 kebaikan. Kau berhenti kat situ mana boleh? Tak boleh berhenti situ. Dan bukan saya kata tak boleh baca. Baca, tapi lebih baik lagi engkau baca sikit dan kau amaliakan. Dari kau baca hanya lepas di kerongkongan, maka Nabi kata Quran akan melaknat. Ya Allah, kita ingat Quran boleh bagi syafaat dalam kubur. Kita pun baca surah Al-Mulk tiap-tiap malam, seksa kubur jauh. Tapi kita langgar semua kita dengan Allah. Kita masih duduk dalam akuarium akuan diri najis tu tadi. Tapi kita yakin kita masuk kubur, kita diselamatkan oleh Allah, janji Allah. Allah memang janji gitu, tapi kamu tu kena tadabbur, kena kenal aku. Bila engkau tak mau kenal aku, engkau takkan tak faham untuk tadabbur ayat-ayat aku untuk kau gunakan dalam kehidupan. Engkau mengatakan Allah tu maha tabarakallazi biyadihil mulk. Maha suci Allah, kekuasaan Allah. Nampak tak kekuasaan Allah masa baca tu? Dan bawa tak dalam kehidupan kebesaran Allah semua. Tak nampak lagi kebesaran makhluk. Nampak? Apa yang nampak? Bila sakit, jumpa doktor dulu. Bukan Allah dulu. Apa yang kebesaran Allah yang kamu kata tadi kamu boleh menyelamatkan kamu di dalam kubur apabila baca surah Al-Mulk? Maksud Rasulullah baca surah Al-Mulk tu dengan memahami, bukan kerongkongan. Lepas tu dah baca, kita rasa kita dah selamat dalam kubur, hantam sajalah. Boleh buat surati kita. Sebab apa? Kita dah dijamin daripada jauh diseksa kubur, di pada masa kita selamat. Kita syok sendiri. Jangan diperbodoh-bodohkan Allah tu. Rasulullah SAW, dia sentiasa maha mengetahui Allah. Dan makin lama makin faham tentang Allah. Aku ni paling faham tentang Allah. Paling tahu tentang Allah, kata Rasulullah. Dan aku paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan makin berani, makin tak. Kita baca Quran makin takut sebab kita takut salah, merasa ada akuan diri. Gitu. Kembali Al-Quran ini adalah tak lain penyembuh untuk kita jangan jahil. Penyakit yang paling bahaya iaitu jahil pada Allah. Mana mungkin kita baca Quran, kita biarkan diri kita jahil. Tu salah tu. Makna tak ada, tak kena kita baca Quran. Perbaiki diri kita. Saya tak nak tanggungjawab. Saya sayang. Saya bagi tahu supaya kita selamat semua. Ini tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sentiasa menerangi hari-hari. Tugas dia rahmatan lil alamin. Walau Rasulullah telah wafat, tapi sebenarnya dia tetap hidup menerangi sekalian alam sampai bila-bila. Mengapa kita tak perasan lagi? Mengapa kita tak tahu? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi. Hingga ayat-ayat Allah sendiri mengatakan berselawat kepada, memuji Nabi Rasul, iaitu sifatnya adalah telah datang pada dalam diri kalian itu, iaitu sirullah yang ada pada dalam kita Nur Muhammad itu sentiasa menyuluh, tetapi kita tutup tadi suluhan Rasul, pesuruh Allah itu tadi, menunjukkan Allah tu sayang. Allah mengutus pesuruhnya yang berada di dalam diri kita masing-masing, yang sentiasa terang tetapi kita gelapkan. Jadi fitrah kita ni sentiasa terang. 4,000 tahun sentiasa mengesakan Allah, asyik dengan Allah, hingga tahu yang asyik dengan Allah tu hanya Allah. Kita tidak mahu lagi yang lain melainkan Allah. Maka kembalilah fitrah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan pandai sebut orang meninggal, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi. Memanglah dia memang kembali. Dah tentu ke dia boleh kembali kepada Allah? Kalau engkau yang tak faham ayat tu, untuk engkau bersedia tak kembali, atau dah tahu ke sekarang ni engkau dah sampai kembali kepada Allah? Sekarang engkau pun tak tahu macam mana cara kembali kepada Allah. Bila orang meninggal pula engkau kata telah kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tersilap kita ni.
Sebut tu saya tak kata salah. Faham tak? Orang tu betul ke dia? Itu bukan sangka buruk. Tapi engkau pastikan, engkau sendiri pun tak tahu nak kembali kepada Allah sekarang ni. Kau tak jumpa orang yang boleh beli sanad kepada engkau. Sanad-sanad dia sampai betul sampai Rasulullah untuk menjelaskan bahawa engkau itu telah kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau nak ambil sijil tu, profesor ni, semua kau jumpa guru-guru macam-macam, sanggup kan? Sampai ada guru lagi tinggi kau nak pergi, nak dapat, bersungguh-sungguh kau. Biar dapat puas hati kau. Tapi Allah tu tang mana kau nak letak? Tak kau utamakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hidup kau berada di dalam kerosakan. Hidup kau ada dalam azab dah. Tak payah tunggu azab yang akan datang. Sekarang ni saja engkau dah merasa azab, jangan kau berangan-angan akan dijauhkan daripada azab. Allahumma ajirni minan nar. Engkau sebut 1000 kali, tapi masih lagi diri akuan kau ada, kau masih jahil tentang Allah, tak mau cari guru pembimbing untuk engkau selamat, untuk kau keluar daripada najis keakuan diri engkau, maka macam mana Allah Ta'ala kata engkau boleh selamat? Sedangkan mulut, sampai mulut engkau aja, tapi engkau tak memahami engkau berada di dalam keadaan mensekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila engkau tak kenal diri, tak kenal Allah, maka kembalilah, mencarilah benar-benar kita sebelum nanti nyawa kita dicabut. Jangan menyesal nanti. Dan beruntungnya innal ladzina amanu wa amilus solihah kanat lahum jannah. Orang-orang yang telah kenal Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar dari sisi Allah menerusi pembimbing rohani sampai sanadnya pada Rasulullah, maka orang ini adalah dikatakan, sesungguhnya aku bersumpah, innal ladzina amanu, mereka ni orang beriman, mereka ini wa amilus solihah, dan mereka mengamalkan amalan soleh. Yang mana amalan soleh itu dia ikhlas, tidak merasakan dia yang melakukan amal soleh. Kanat lahum jannah, mereka ini akan mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka sentiasa pertemuan rasa dengan Allah aja. Manisnya pertemuan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimaksudkan jannah bagi mereka. Jannah bagi mereka ketika di dunia lagi, dia berkehidupan rasa kemanisan dengan Allah. Sentiasa berdiri, rukuk, baring, apa keadaan dia 24 jam, siang, malam, pagi, petang. Dalam mimpi, sentiasa dia merasakan Allah hingga hilang akuan diri, hingga tidak dinampak yang lain di sekalian alam, melainkan dia menampak cahaya nur Allah Subhanahu Wa Taala yang membuatkan dirinya bertambah asyik, bertambah lagi syok kehidupan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hingga dia tidak nampak lagi yang lain yang lebih mustahak, melainkan dia mengutamakan, iaitu mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala hingga hilang rasa keakuan-keakuan diri. Inilah kemanisan iman yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kurang lebih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang benar mengenal Allah, dia betul mengesakan Allah, inilah yang manis, yang tiada pahit, tiada nikmat yang lebih besar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Saya rasa cukuplah sampai sini dulu. Mari kita memohonkan kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, untuk memberikan lagi tambahan pencerahan. Ustaz Ahmad Al-Zahir, Alang, Latif dan Indra, dan yang lain-lain, insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana telah menggunakan hidayah, taufik, inayah, menggunakan rahmat, kasih sayang dan juga keizinan daripada Allah SWT juga. Maka alhamdulillah kita dapat lagi menyambung majlis kita, berkumpul dalam satu majlis yang sangat-sangat mulia di sisi Allah SWT, yang penuh dengan keberkatan, kemuliaan, keagungan, dan kita disebut-sebut oleh Allah SWT di hadapan para malaikatnya di majlis Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur, dan tidak ada lain tujuan kita berkumpul dan kita dikumpulkan oleh Allah SWT ini semata-mata untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar keesaan, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengesahkan dirinya sendiri sejak azali, abadi,
Dan Allah SWT adalah zat yang maha agung. Allah SWT adalah Khalik, Malik dan Razik. Allah SWT pencipta, ciptakan segala-gala ciptaannya, masuklah kita dan sekalian alam ini. Dan dia juga mentadbir segala ciptaannya. Malik, mentadbir, memerintah, meliputi sekalian alam ini. Dan juga dialah yang maha memberi rezeki. Wallahu khairul raziqin. Tidak ada lain yang beri rezeki. Itulah keyakinan kita. Walaupun apa saja kita buat, pekerjaan kita dan sebagainya, pejabat, berniaga dan sebagainya, tapi kita kembali pada Allah SWT. Macam mana Ustaz kata tadi ini, itu Allah SWT lah yang meletakkan, menggunakan dan telah menetapkan rezeki masing-masing kepada kita semua. Jadi Alhamdulillah dalam majlis ini kita sama-sama nak meninggikan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah kalimah tauhid kita, kalimah sakti kita, kalimah thayyibah yang disebut dengan berbagai-bagai nama. Kerana besarnya kalimah ini, kerana hebatnya kalimah ini, kerana utamanya. Itulah kalimah kita nak mengenal Allah SWT. Kita kenal diri dan kenal Allah SWT. Bila kita kenal diri, bahawa Allah SWT akan perkenalkan dirinya kepada kita dan akan tunjukkan jalan-jalan untuk kenal Allah SWT itu. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sungguhnya Allah kata, apabila kamu kenal diri kamu dan kamu berada di jalan untuk menuju kepada Allah SWT, bahawalah Allah SWT akan mudahkan jalan-jalan menuju mengenal Allah SWT. Itulah ma'rifatullah, yang mana kita dituntut sebagai ilmu yang utama, sebagai tuntutan ataupun sebagai perintah yang pertama. Itu awaluddin ma'rifatullah. Awal sekali ilmu yang mula, ilmu yang tua. Kita kenal diri, kenal Allah SWT. Bahawalah segala-galanya akan mudah. Segala-galanya akan menjadi keterangan kepada kita, kemanisan kepada kita. Apabila kita letakkan segala-galanya Allah SWT di hadapan. Walaupun apa yang berlaku, apa yang kita buat, amal ibadah kita dan sebagai pekerjaan kita, semuanya kita letakkan Allah SWT nombor satu di hadapan. Dahulu kita nampak Allah SWT dulu, dengar Allah Ta'ala dulu, dan kita utamakan perintah-perintah Allah SWT dan juga kehebatan Allah SWT dulu. Jadi itulah sedikit kongsian pada petang ini, insya-Allah bersama-sama kita dicampakkan oleh Allah SWT, iaitu kita kenal diri dan kenal Allah SWT itu dengan sebenar-benar keesaan, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jadi dalam ayat ini ada 3 golongan. Pertama sekali, orang beriman. Yang kedua, orang bertakwa. Yang ketiga, orang as-shadiqin. Allahumma salli ala Muhammad. Maknanya Islam saja tak cukup, beriman saja tak cukup. Allahumma salli ala Muhammad. Kena jalankan terus. Kenapa kena jalan terus? Kerana kita masih hidup. Kalau kita mati tak apa, masalahnya kita masih hidup. Kita masih, ajal kita tu masih belum sampai. Jadi kena ada tu yang macam Pak Lang cakap tu, mujahadah tu. Mujahadah tu apa benda? Mujahadah tu mana? Jihad tu, jihad apa? Kita jihad ni, yang pertama sekali, jihad melawan hawa nafsu tu. Jihad melawan wujud diri. Jihad melawan hawa nafsu. Lepas tu baru jihad yang lain. Baru betul jihad yang lain tu. Jadi setiap zaman ni dia ada jihad dia. Kita ni nampak je macam tak ada sebarang jihad yang kita lakukan, tapi sebenarnya ada jihad. Kita bertempur.
Setelah kita jihad melawan hawa nafsu ni, itu berlaku di dalam badan. Apa yang berlaku di luar badan? Yang berlaku di luar badan ialah jihad fi maidanil qital. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita tadarus Quran bulan Ramadan, kita bukan rajin sangat baca Quran bulan Ramadan je. Lepas tu baca sekali tafsir dia, banyak betul jumpa ayat-ayat jihad. Bila baca hadis fadilat amal tu, penuh dengan cerita-cerita sahabat. Dalam setiap bab ada cerita pasal jihad. Dia buka bab kelebihan ilmu, tapi akhirnya jihad juga. Dia buka bab apa ni, isarnya sahabat. Alih-alih bab jihad juga, pengorbanan sahabat, pengorbanan dalam jihad. Kalau dalam bab kesungguhan sahabat berjihad, lagilah real cerita-cerita sahabat berjihad luar biasa. Jadi jihad ini tidak tertutup ya. Tidak tertutup. Yang tertutup hijrah. Itu pun ada di huraian dan takwilan dia, iaitu la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah lagi selepas yaumul fath. Apa maksudnya tu? Jadi mungkin dari segi balaghah Arab, la hijrata ba'dal fath, dia menggambarkan betapa besarnya peristiwa Fathu Makkah. Orang muda kata besar gila. Betapa besarnya peristiwa Yaumul Fath. Jadi la hijrata ba'dal fath. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi jihad kita dalam jangka masa yang singkat ini yang Allah bagi kat kita, sementara hayat dikandung badan, itulah tadi Islam, iman, ihsan. Islam, iman, ihsan. Kemudian campur lagi satu yang untuk orang akhir zaman, as-sa'ah. Campur lagi yang akhir zaman, yang ujung sekali apa? As-sa'ah. Jadi ayat tadi yang saya bacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Bukan wahai orang-orang amnu, wahai orang-orang yang beriman. Amanu. Allahumma shalli ala. Apa dia suruh kat situ? Kita dah beriman lah, katakanlah. Mudah-mudahan kita semua yang ada dalam majlis ini dan juga sidang pendengar sekalian, katakanlah kita digolongkan oleh Allah sebagai orang yang beriman. Cukup ke? Tak cukup. Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Jadi takwa dengan iman ni apa benda? Allahumma salli. Takwa dengan iman ni apa benda? Apa beza dia? Allahumma salli ala Muhammad. Takwa ni adalah landasan ataupun perjuangan menuju kepada ihsan. Selepas Islam berjuang menuju iman, lepas iman berjuang menuju ihsan. Jadi orang yang beriman ni, perjalanan dia menuju ihsan tu, peperangan tu dinamakan takwa. Ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Dan hendaklah kita kekal bersama orang-orang siddiq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang beriman. Maknanya iman saja tak cukup. Allah Ta'ala suruh ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Yakni bertakwa ini adalah tema perjuangan ataupun ialah aktiviti
yang dilakukan oleh orang beriman menuju ke mana? Menuju kepada ihsan. Jadi 3 rukun ad-din tu, Islam, iman, ihsan. Jadi perjalanan daripada iman kepada ihsan tu, dia punya masyaqqah dia, dia punya kesusahan dia, dia punya peperangan dia, nama dia takwa. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi takwa ni mana? Takwa tu mana? Hahuna. Takwa tempat dia di dalam. Berperang lah, berperang. Jadi bila takwa ni, peperangan dia dahsyat. Di antara peperangan dia adalah bagaimana untuk kita jadi orang yang beradab. Adalah bagaimana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita bertarung untuk memenuhi tuntutan syariat. Kita bertarung, Allahumma salli ala Muhammad, di antara rehat di rumah ataupun kita solat di masjid. Kita bertarung di antara kita duduk rehat sambil tengok TikTok atau kita rehat sambil baca Quran. Kita bertarung untuk berhenti mengata kepada saudara sesama Islam, ataupun kita terus turut serta dalam menyebarkan fitnah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taqwa. Kita bertarung dalam memasukkan minuman yang betul-betul sahih, halal ke dalam perut kita. Berbanding minuman yang tidak jelas, makanan yang tidak jelas. Ya, para santri sekalian, kita nampak masa rehat kat sekolah, kita nampak ada air oren dekat atas meja, ditinggalkan. Tak tahu siapa punya. Kita nampak air oren, kita pun minum. Minum. Tak jelas ni, tak jelas. Kalau Allah sayang, Allah ajar kita. Dah minum dah sampai habis, tengok kat bawah sekali ada tai cicak. Tu kalau Allah sayang, Allah ajar kita. Makan lagi minuman syubhat. Minum lagi makanan syubhat. Jangan masukkan ke dalam mulut kita makanan yang tak ketahuan, tak jelas sumber halal haram dia. Semua mesti sahih halal dia, baru berani masukkan benda tu dalam mulut. Allahumma salli ala Muhammad. Tu takwa. Macam-macam lagi takwa yang boleh diterapkan di dalam kehidupan kita di sekolah. Pinjam buku kawan tanpa izin. Kawan tu menangis cari buku dia hilang. Rupanya pinjam tanpa izin. Pinjam tanpa izin ni sama dengan mencuri. Jadi para santri yang bertakwa tak buat benda-benda tu semua. Iman saja tak cukup, kena takwa. Mudah-mudahan kita jadi di kalangan orang bertakwa. Amin ya Allah. Dia ustaz dia akhir zaman ni, dia pandai cakap je, tapi diri dia sendiri tu, amaliah dia macam mana? Allahumma salli alaihi wasallam. Tapi sekurang-kurangnya dia bercakap, sekurang-kurangnya dia menyampaikan ilmu. Daripada jadi ustaz yang tak menyampaikan ilmu, lagi teruk, lagi dahsyat. Macam Allah yarhamah Sharifah Aini, sifat baik dia yang saya ingin kongsikan. Dia ni ada seorang anak yang belajar di Universiti Madinah, tapi dia sendiri itu masa tu belum pakai tudung lagi. Kalau kita kenakan ayat kepada dia, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun, kita kenakan ayat kepada dia. Besar kemukaan Allah itu kepada orang yang bercakap tapi dia tak amal. Contohnya lah. Jadi macam mana dengan kes Datuk Allah yarhamah Sharifah ini ni? Kan, engkau tak pakai tudung, engkau dalam maksiat, engkau hantar anak kau pergi Madinah buat apa? Kalau nak cakap kabura maqtan kat dia lah, tak boleh. Akhirnya lama-lama dia jadi seorang muslimah yang solehah, yang pakai tudung, husnul khatimah.
InsyaAllah husnul khatimah. Allah SWT. Walaupun hidup dia tu Allahumma salli ala sayyidina. Yalah sebagai penyanyi kan, tapi kita tak boleh kata apa. Tak boleh kata apa. Kita nampak semuanya sebagai satu, semuanya ujian. Semua ujian kepada diri kita, ujian kepada diri dia, ujian kepada semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita seorang tu buat jahat, kemudian kita quote hal itu dalam keadaan menghinakan dia, Allahumma salli ala Muhammad, kita ni takkan mati sebelum kita diuji dengan hal yang sama. Oleh kerana itu pentingnya pelajaran tasawuf ni, iaitu kita tidak memandang benci dan tidak memandang hina kepada sesiapa, even syaitan, even iblis. Kita sedar bahawa dia diciptakan dengan maqasid sebagai adu mubin, musuh yang nyata. Tapi kita juga sedar dia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam surah Ibrahim, iblis ni dia ada cakap, dia berpidato di akhirat nanti, lebih kurang makna dia, aku ni hanya kerja aku membisik-bisikkan kamu saja. Yang kamu ikut bisikan aku tu kenapa? Maksud dia, iblis ni dia memang kerja dia, lakonan dia atas bumi ni dia ditugaskan untuk menghasut manusia dengan bisikan-bisikan yang batil. Jadi silap kita pergi ikut. Sama macam hikmah penciptaan babi. Babi ni dia ada tugas dia. Dia makan, kerja dia makan. Maqasid dia makan bangkai lah senang cakap. Kalau gajah mati ke, ikan paus mati ke, badak sumbu mati ke dalam hutan, kan benda tu besar bertantan. Bila nak siap. Jadi bila ada babi, dia makan sekejap je. Saya ingat mungkin 2-3 hari dah selesai babi membersihkan hutan. Silap kita pergi makan babi tu. Nampak? Silap kita pergi makan babi tu. Jadi babi ni bila kita tahu maqasid dia begitu, kita tak adalah maki babi. Kita tak adalah mengata dekat babi tu. Itu semua kasih sayang Allah. Itu dalil je. Kenapa kalau orang kata kita ni ajaran sesat ni, iblis tu pun kita kata kena kasih sayang dengan iblis. Kalau boleh iblis, setan, jin, dajjal pun semua kita nak. Kalau boleh kita doa ke Allah, Islamkanlah dia orang semua ni ya Allah. Bagilah hidayah kat iblis, jin, setan, hantu semua masuk Islam. Asyhadu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dah selesai tugas kita sebagai orang yang diamanahkan oleh Sayyidina Rasul untuk meramaikan umat Nabi dia, sebagai meramaikan umat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Balik kepada ayat tadi, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Sambung tafsiran dia, kunu ma'as sadiqin. Dan hendaklah kita bersama-sama orang siddiq. Ini pangkat yang ketiga dalam ayat ni. Pertama amanu, beriman. Yang kedua ittaqullah, orang yang bertakwa. Yang ketiga sadiqin. Kita mesti bersama dengan orang-orang siddiqin. Kalau tak jumpa, cari. Dah buat ke belum? Kalau tak buat, kalau ada dalam keluarga yang buat, sekurang-kurangnya sokong. Bukannya menambahkan duri dalam perjalanan. Kita sibuk, kita kerja, kita jadi cikgu, sibuk kerja memanjang. Ada saudara kita dah pencen contohnya. Jadi dia lapang. Jadi dia full time dalam dakwah. Kita pula pergi mengata kat dia, apa ni.
Bukannya nak tolong, siap bantai ni ajaran sesat. Aduh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni ayat ni. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah kunu ma'as shadiqin. Jadi kita ni yang sibuk kerja cari duit ni, boleh tak kita nak bersama dengan siddiqin? Boleh. Kita paut lah saudara kita ke, jiran kita ke, dalam kampung kita ke, ada siddiqin. Tak ada duit, kita bagi salam. Assalamualaikum tuan, apa khabar? Alhamdulillah tuan yang mulia, doakan saya. Itu dah cukup. Ma'as siddiqin. Dah tak ada duit, nak bagi miskin contohnya lah, tak ataupun cukup-cukup lah. Kalau ada duit boleh hulu-hulu RM1 2 pada orang-orang dalam perjuangan siddiqin full time dalam dakwah, dalam jihad, macam para sahabat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ataupun sekurang-kurangnya ma'as siddiqin ni ada dalam hati ni rasa bangga. Rasa bangga kerana mempunyai saudara yang dapat mewakili kampung dia, yang mewakili keluarga dia, dan dapat mewakili negara dia dalam arena dakwah, terutamanya dakwah yang paling tinggi, iaitu ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ahsan tu maksud dia yang paling baik, qawlan, kata-kata, mimman da'a, kempen ila Allah. Allah, 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 Allah. Kunu ma'as siddiqin. Tetap kita tabah, sabat bersama dengan siddiqin. Siapa siddiqin ni? Kepala dia siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Siddiq. Sentiasa siddiq dengan Rasulullah SAW. Siapa lagi siddiqin? Siddiqin ialah orang-orang yang usul kepada Rasulullah SAW. Kunu ma'as siddiqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekarang ni ialah sama-sama siddiqin ni, sama-sama ahli tasawuf, ahlilah pun kadang-kadang ada kemelut juga. Di situ tu perlu halus dalam meneliti, dalam menilik tanda-tanda, ataupun dalam bahasa Arab ni disebut qarinah. Cari qarinah, cari qarinah. Cari qarinah. Selak. Haluskan, refine and define. Nanti jumpa. Dalam azmah ataupun dalam dispute, dalam kemelut, perbalahan furuk sesama ahlillah ini, kita dapat kenal pasti sebenarnya siapa yang berada di atas jalan yang benar. Contoh, kemelut di kalangan ahlillah. Perang Jamal, perang Siffin, itu kemelut di kalangan ahlillah. Bintang berperang dengan bintang. Kita tidak membenarkan sesiapa-siapa. Kita nampak bintang bergaduh dengan bintang, pum, meletup dekat awan. Kita kat bumi kita tengok. Kita tak layak untuk membenarkan ni betul, ni memanglah. Tapi di situ dah ada nas. Wahai Sayyidatina Aisyah, ketika mana nanti kamu jalan di sini, kamu akan disalak oleh anjing. Ketika mana itu, ketahuilah kamu bahawa kamu berada di jalan yang salah. Qarinah tu. Qarinah yang berupa nas. Pertemuan jika ada, pertemuan ahlillah dengan ahlillah. Cari qarinah. Para santri sekalian, tumpukan perhatian. So, setiap perkataan tak faham, hafal dulu. Niat Allah bagi faham. Wattaqullaha yu'allimukumullah. Di antara khasiat takwa ialah akan diajar oleh Allah segala macam bidang ilmu yang lain. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Ulang. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kita bertakwa, Allah akan ajar macam-macam ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa kunu ma'as siddiqin. Jadi beriman saja tak cukup.
Ittaqullah. Kena seksa diri sendiri dengan takwa. Kalau kita tak seksa diri sendiri dengan takwa, apa akan berlaku? Tunggulah seksaan dari Allah. Na'udzubillah. Kerana diciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan. Lebih baik kita yang cari susah daripada Allah yang kasih susah. Lebih baik kita rotan diri kita sendiri daripada Allah yang rotan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu ahlilah ini suka berzikir. Suka berzikir. Kalau boleh sampai dia orang kata dia gila. Kenapa? Kerana pasangan bagi segala nikmat yang Allah berikan kepada kita ialah zikrullah, tasbih, tahmid, tahlil. Kalau tidak, kalau kita tak berzikir, kita tidak pasangkan segala nikmat dan rahmat yang Allah bagi banyak kat kita ni, kita tak pasangkan dengan satu lain, tak seimbang. Na'udzubillah, kita menjemput kasih sayang Allah. Apa benda kasih sayang Allah tu? Apa benda kasih sayang Allah tu? Kadang-kadang dia adalah merupakan wal'iyadzubillahi min zalik, musibah. Dia adalah merupakan musibah. Nak musibah ke nak zikrullah? Budak tadika pun boleh jawab. Zikrullah dia kata. Zikrullah. Pilih, kalau di anda yang kita boleh memilih di antara musibah Allah dengan zikrullah, pilihlah zikrullah. Bimbang kalau tak cukup zikrullah, kita menjemput musibatullah. Musibah Allah datang sebab dah terima nikmat banyak ni. Terima nikmat banyak. Mana dia punya ni? Mana pasangan bagi nikmat Allah yang banyak-banyak tu? Pasangan dia mana? Pasangan dia. Nanti tak seimbang ni. Kati tu tak seimbang. Bila tak seimbang, jatuh lah. Jatuh, terlangkup. Macam, na'udzubillah, Allah terbalikkan bumi kaum Nabi Lut. Tak seimbang maksiat dia. Terlampau banyak sampai bumi tu terbalik, terlangkup. Zikrullah. Allahumma salli ala sayyidina. Kunu ma'as-siddiqin. Ciri siddiqin yang seterusnya adalah zikrullah. Ciri siddiqin, kelompok siddiqin banyak zikir dia. Banyak zikir dia. Dia punya zikir dia tu, kalau dapat masuk dalam kelompok siddiqin ni, zikir dia asyik maksud. Zikir dia fauqul fauq. Dia punya dengung, dia punya gentar, dia punya gegak gempita dengan zikir tu. Allah. Bagaikan halilintar yang membelah bumi, bagaikan derap langkah kuda di medan jihad. Tu. Dan keasyikan dalam jemaah zikir ini sangat lazat. Sangat lazat. Bagi orang yang merasa lazat lah. Bagi orang yang masih lagi menyatakan ianya bid'ah, kita rasa kesihan lah. Bukannya kita nak gaduh dengan diorang, tak payah gaduh. Kita iakan je, kau gila zikir macam ni. Tak apa lah, gila-gila lah. Yang aku tahu, aku tak gila. Kau nak kata aku gila, terima kasih. Kan? Tiba-tiba yo, hu. Orang daripada jauh ni, apa pun benda tu? Hu. Kan? Gila bang, gila lah. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Padahal hu tu ada dalam kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah, nafi isbat. La ilaha illallah. Boleh zikir illallah je. Mula-mula zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lepas tu dah 1000 la ilaha illallah. Illallah je pun boleh. Illallah. Lepas tu Allah. Lepas tu hu. Tak ada masalah semua tu. Masalahnya sekarang ni kita sedang menyantuni satu kelompok yang menyatakan zikir Allah secara mufrad pun dia kata bid'ah. La haula wala quwata illa billah. Mereka ini memusuhi golongan siddiqin ini. Walhal Allah Ta'ala dah tunjuk jelas golongan siddiqin ini bila dikorek balik kubur mereka tidak reput dalam kubur. Sudah jelas lagi bersuluh. Janganlah. Mudah-mudahan Allah lindung diri aku, anak-anak aku, isteri-isteriku
Dan semua manusia umat Nabi Muhammad inilah daripada menjadi golongan yang terfitnah. Yang kerja dia menimbulkan fitnah. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat dia. Takut juga bila kita banyak sangat mengata dekat golongan ini, kita diuji dengan jadi begitu. Wah, jangan sekali-kali benci. Tidak. Percakapan ini tidak menyatakan sedikit pun benci kepada rakan-rakan kita yang masih lagi berada di dalam kelompok ahli fitnah. Kerana fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada berlakunya pembunuhan, berlakunya kematian. Fitnah itu jauh lebih besar. Kematian itu satu benda yang pasti, tetapi orang yang guna nama orang mati ni yang bahaya. Guna nama orang mati, yakni menimbulkan fitnah, menimbulkan adu domba dengan menggunakan orang mati. Nak jawab macam mana? Lalu fahamlah kita kenapa Allah wujudkan golongan siddiqin ini, yang selain daripada ciri yang telah disebutkan tadi, mereka ini Allahumma salli ala Muhammad, mempunyai madat. Apakah madat menurut lisanul Arab? Maksudnya al-jazbu wal matlu. Maknanya dia boleh berhubung dengan alam yang tinggi. Madat ya Rasulullah. Apa terjemahan tepat dalam bahasa Melayu? Terjemahan yang tepat dalam bahasa Melayu, insya-Allah, maksud dia ialah hidup Rasulullah. Bukan Rasulullah tu bangkit dari kubur, tidak. Ataupun orang Melayu boleh faham hidup Melayu. Madat Rasulullah tu, perkataan madat tu, terjemahan yang paling kena dengan dalam bahasa Melayu, hidup Melayu. Mana apa maksud hidup Melayu? Maknanya semangat Melayu. Semangat Melayu. Baik budi, akhlak, pekerti, sopan santun. Sebab tu ada lagu sopan santun. Mana? Anak Melayu. Jadi maknanya hidup Melayu tu, kalau dipahamkan ertinya betul-betul, perkara-perkara baik yang ada dalam bangsa Melayu ni. Bukan madat tu maksud dia minta tolong semata-mata. Lalu dikata oleh puak ahli fitnah ini sebagai syirik. Sebut madat ya Rasulullah itu syirik. Dia kata, inilah fitnah. Golongan siddiqin ini, dengan izin Allah rahmatullah syafani Muhammad, mereka ini wusul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wusul yakni sampai. Yakni mereka ini sampailah, susahlah nak cakap bagi orang yang tak faham ni. Maksud dia, Allahumma salli ala Muhammad. Mereka ini di antaranya pernah mimpi jumpa Rasulullah. Bila dah pernah mimpi jumpa Rasulullah, insya-Allah kerap mimpi jumpa Rasulullah. Kemudian mereka ini bukan saja dapat mimpi jumpa dengan Rasulullah, mereka ini juga dapat wusul, dapat berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan yaqazah, dalam keadaan jaga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu ciri siddiqin. Sebab itulah iza tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Bukan faruddu. Jika ada dispute, faruddu, rujuk kepada Al-Quran wa Sunnah. Tahu Allah tak letak perkataan Al-Quran wa Sunnah. Iza tanaza'tum fi syai'. Allah ni bukan hadis, ni Quran. Iza tanaza'tum fi syai'. Kalau ada dispute, rujuk pada Allah dan Rasul. So kalau kita menentang sesuatu, dah rujuk Allah ke belum? Dah tanya Allah ke belum? Dah tanya Rasulullah ke belum? Dah rujuk ke belum dengan orang-orang yang usul? Itu saja, mudah saja dalam persoalan dispute politik pun. Dalam bab pemilihan pemimpin pun. Allah, Rasulullah dah tunjuk contoh. Pemilihan itu di kalangan ahlul halli wal aqdi. Yakni orang-orang yang layak. Ini orang kafir kita angkat sebagai wakil rakyat. Di mana dalam sistem demokrasi ini, wakil-wakil rakyat ni 222 ahli parlimen adalah merupakan pecahan bagi seorang kuasa khalifah. Anda ingat tu, itulah takrif demokrasi. Jadi Allahumma salli ala Muhammad,
Tidak boleh melantik di kalangan 222 orang ahli parlimen ni seorang pun orang kafir. Tak boleh. Kita kena tahu takrif demokrasi itu adalah pemecahan kuasa berpusat daripada seorang khalifah. Dipecahkan jadi 222 orang yang mewakili parlimen. Tiba-tiba ada seorang kafir. Berdosa. Siapa yang undi? Haram hukum dia. Kerana telah ijma' di kalangan ulama' haramnya orang Islam mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Allahumma salli ala sayyidina. Itulah dia, ramai banyak lagi lah ciri-ciri siddiqin yang tidak dapat nak diperkatakan kerana faktor masa dan lain-lain. Saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa, tersalah tutur kata, terguris hati, tidaklah saya maksudkan. Melainkan semuanya itu adalah nasihat untuk diri sendiri sahaja. Dan juga orang-orang yang ingin mengambil manfaat daripada kalam ini, kerana Allahumma salli ala Muhammad. Di dalam surah Anbiya ada, dia berkata, Qala Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardi wa huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah Ta'ala ni ya'lamul qawla fis sama'i wal ardi wa huwas samiul alim. Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Rahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتخلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. Alhamdulillah, pada petang ini syukur kepada Allah SWT, kita hadir dalam majlis yang untuk dalam rangka sabda Rasulullah SAW yang Nabi SAW sebut, kun aliman aw muta'aliman aw mustami'an wala takun ghadiyan fatuhlak. Jadi orang yang menuntut ilmu, tak boleh menuntut ilmu, tak ada ilmu mau mendengar. Dan kita Nabi ajak, Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Dia bukan semua orang Allah bagi nikmat untuk mahu dengar. Dan nak dengar ni pun satu benda yang kena mujahadatun nafsi. Nak main ni pun bukan senang. Macam-macam iblis, syaitan, nafsu kita, macam-macam ujian. Tapi alhamdulillah kita walaupun ada 3, 4, 5 orang dapat hadir dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ilmu makrifat ni bukan kata ilmu baru. Ilmu ma'rifatullah yang kata ilmu ma'rifatun Nabi ini bukan perkara baru. 1400 tahun Rasulullah dah ajar dah. Dan apabila kita ada di alam barzakh nanti, malaikat akan tanya kita, marabuka. Itu pun marabuka, dia tak tanya ilmu lain, Ustaz. Tak tanya ilmu fardu ain, tanya semayang, puasa, apa-apa rukun. Dia Marab, siapa Tuhan kamu itu ma'rifatullah. Bila tanya man nabiyuka, siapa nabi kamu, itu ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu yang besar lah sekali lah. Macam Ustaz cerita tadi, ramai orang yang sanggup habiskan duit, habiskan tenaga untuk belajar ilmu-ilmu yang lain. Tak salah, ilmu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, kan? Belajar ilmu engineering ke, ilmu apa ke, nak belajar jumpa mentor, bayar ratus ribu pun dah. Tapi nak kenal Nabi ni bukan kena duit pun, nak kena ada riamal je. Tapi yang tu pun cukup berat lah. Itu kata wal asri innal insana lafi khusr, manusia dalam kerugian. Jadi saya itulah yang boleh saya tahu, boleh saya kongsilah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala matikan kita dalam iman. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'da al maut. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, al-mukasyafa wa ibil fuqara ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama dengan rahmat Allah, kita bersama-sama dapat berkumpul di sini di atas hala 7 syahadah la ilaha illallah, menafikan keakuan diri kita yang ada hanya Allah, sentiasa mengesahkan Allah seperti mana dia mengesahkan pada dirinya sendiri yang abadi, yang azali. Dia tak Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan makhluk untuk diesakan, tapi cukup dengan diri dia sendiri. Tapi dizahirkan kita dan sekalian alam semua adalah untuk menyatakan dia tu yang esa. Itu sebenarnya. Itu adalah tujuan kita. Kita cerita ni untuk cerita apa sebenarnya? Semua cerita-cerita dia. Jadi apa yang kita cerita ni adalah untuk menunjukkan ke arah keesaan. Bukan kalau tak sampai kepada rohaniah, dia tak menuju kepada ke arah keesaan. Itu menuju ke arah nafsu keakuan diri. Itu sebenarnya itu yang bahayanya. Saya nak sebut ni pun petang ni pun saya rasa kalau dengan keakuan diri saya, maka tak sampai kepada rohaniah yang akan mendengar. Terpulanglah pada para pendengar semua. Jadi saya tak akan melafazkan kata-kata daripada hawa nafsu saya tak suka. Bukan tak suka lagi, memang kita hala 7 tu. Permulaan tadi saya dah cakap la ilaha illallah nafi. Kita sebut nafi dan isbat. Nafi dan isbat. Itu yang kita amaliahkan dalam kehidupan. Tak perlu nak berbalah-balah. Berbalah-balah menyatakan ni dan menyatakan tu, tak perlu. Jadi kita menyatakan melihat cerita-cerita Allah. Itu yang sebenarnya. Kita tak lama dah Mahathir cakap. Tak lama dah. Sebab apa dia cakap tak lama dah? Aku buat benda tu mengikut susunan yang bertentangan dengan Allah SWT. Dah lama dah, dia kata. Dah lama dah. Tak lama tu lain. Dah lama dah. Dah lama dah dia buat tu. Kita kena faham tu. Maksud dia. Masa dia meletakkan jawatan tu kan. Dah lama dah. Menangis konon. Saya cakap terus terang je lah. Faham je lah. Ya itulah. Bila dah lama mengikut kepada sistem hawa nafsu, keakuan diri, nafsu, sistem-sistem Yahudi, belakangnya siapa? Pentadbiran tu adalah itulah Yahudi, akuarium Yahudi itulah. Jadi kita kena sedar di situ. Banyak lagi yang kita tengok pemerintahan sekarang ni, banyaklah, macam-macam lah. Kalau 47 pertuduhan tu dibebaskan, macam-macam lah, ya Allah. Tak tahu nak cakap lah. Tapi tak apa. Engkau punya expired tak lama dah ni. Expired ke apa Ustaz? Kejatuhan Uthmaniyah 1924 nak habis dah. Nak habis dah. Kita berkumpulan sebegini nak menceritakan tentang kebenaran yang mana pemimpin kita yang sebenar adalah yang akan datang ni adalah Muhammad bin Abdullah Mahdi, Imam Al-Mahdi. Jadi sama-sama kita nak cakap ni, siapa yang sama-sama kita cakap ni untuk sama-sama pemimpin kita, termasuk pemimpin yang paling besar, paling atas, kita nak bersama inilah menjadi dalam kesatuan. Sebab dah nak expired dah. Kita nak cakap, saya bukan cakap siapa Ustaz Ahmad ke Pak Alang ke Abang Indra ke, cakap benda ni bukan tak, dah cerita Rasulullah 1400 tahun cerita dah. Kan? Termasuklah dengan kejatuhan ni. Dulu siapa? Kamal Atatürk dulu kan. Macam mana keadaan dia? Dia memerintah macam mana? Sampailah kejatuhan sekarang ni. Nak sampai kepada 2024, 1924 dah sampai sekarang ni, kira-kira dah 100 tahun. Jadi itulah, bukan kita takut kepada 100 tahun tu, tapi kita nak mengikut pemimpin kita, iaitu Imam Al-Mahdi, Muhammad bin Abdullah. Jadi saya pernah dengar lah dulu kan, sampai Imam Mahdi pun tak percaya, payah juga. Macam mana kita beriman dengan Rasul yang Rasulullah SAW sampaikan tu kan, rukun iman kan, itulah. Jadi itulah, sama-sama kita nak cakap ni. Apa yang saya diperlihatkan, saya contoh kita nak melihat kebesaran Allah. Saya angkat tiang batu, tak berdaya saya. Tolong tukang dulu. Angkat batu 3 tiang tu, angkat batu nak buat awning tu. Kan, tak berdaya saya. 2 tiang tu saya dah rasa macam hari tu sesak nafas saya tu. Sekejap. Tapi bila diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berdirinya 3 tiang tu bersama dengan awning, ya Allah, tadi pun saya lalu, Allah, kita kena berasa kehairanan. Memanglah tukang yang buat kan, awning dan sebagainya kan. Tapi kita melihat kehairanan.
melihat kebesaran Allah lah. Maksudnya kau boleh niat naikkan tiang tu. Aku tadi tak mampu, memang aku tak mampu sebenarnya. Kan, dengan pertolongan engkau, dengan pertolongan engkau, maksudnya kita dalam kumpulan ni mengundang pertolongan Allah. Itu sebenarnya. Saya pun apa-apa pentadbiran ke pengurusan ke, saya memang tak mampu. Kan? Bila sebut mampu tu tu yang dia Allah Taala tegur. Ini semua pengurusan pentadbiran aku. Jadi kita nak yang kita sebut siapa sebut pada petang ni nafi tu kita nak menyatakan penafian tu bila tertegaknya sebuah oning tadi tu itulah kita kena berasa keheranan apa, bukan keheranan kita tak tahu langsung, bukan, keheranan melihat kekuasaan Allah. Itu pentadbiran Engkau ya Allah, kan, menggerakkan menaikkan itulah kita nak nampak di situ sebenarnya. Jadi itulah yang sebenarnya kita, yang coach beritahu kan, bila coach bola sepak beritahu, itulah kau kena buat latihan, kau kena bersungguh-sungguh. Itulah latihan yang sebenarnya. Kita menampakkan Allah dahulu. Dan jadi itulah. Semua tahu, kan? Semua orang yang belajar ilmu makrifatullah ni pasti Allah Taala bagi tahu. Mesti tahu dan dia sama mendapat olahan. Tak sama cerita pun lebih kurang gitu olahan yang Allah Taala letakkan. Tapi sebenarnya kita ulang cerita ni sebabnya ulang siar ni untuk apa? Itu maksudnya kita nak memperkuatkan rohani sesama kita. Sebab kita cakap, saya pun tajuk apa pun saya tak tahu, tiba-tiba Allah Taala letakkan tu dia. Olahan demi olahan. Dan setiap apa yang kita bergerak, setiap apa yang kita nampak di hadapan kita, macam tadi saya cakap lah, oning di mana daripada kandang nak buat oning. Itulah. Itu bukan perhatian daripada saya, tapi perhatian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu yang kita nak tengok. Sebab itu kita ni kena ada yang dikatakan berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sentiasa kita nak ni. Jadi apa maksudnya? Kita ni yang dikatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kita ni mengikuti Rasulullah SAW tu bukan ikut saja hadis-hadis tu, yes kita ikut, tapi yang di dalamnya iaitu apa tu? Dia sentiasa memang tak ada merasai keakuan diri. Kalau Sayyidina Umar tu pun dah cukup dah. Sayyidina Abu Bakar pun cukup dah. Berperang dalam keadaan pegang pedang ni. Sayyidina Umar cakap, kan? Sayyidina Abu Bakar kalau dia berperang dalam keadaan tenang, kan, tak tahu sebab apa. Jadi dia menelisik. Kenapa? Sebab itulah dikata istiqamah dalaman ni tu. Perang pun sama juga, aku dengan Allah juga. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Itulah keadaan Sayyidina Abu Bakar. Kalau Sayyidina Umar laluan apa tu? Laluan dia pun iblis pun tak berani sampai sekarang, tak berani nak jejak, nak lalu pun tak berani. Itulah kita mengikuti situlah. Di situ daripada Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in sampai wali-wali Allah. Itulah tangga-tangga kita yang kita nak ikut. Sekarang ni dah sampai fajama' nahum jamaah, bercampur baur. Dan kita ni dalam alhamdulillah Allah Taala letakkan dalam fadli fi ibadi. Insya-Allah mudah-mudahan kita pun dah diletakkan di sini. Tanda-tanda dia apa? Inilah. Kita mendengarkan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, mengamaliahkan dalam kehidupan harian. Kita sentiasa bercerita, kita sentiasa bersahabat, kita sentiasa berwasap dengan kawan-kawan kita dan di FB dan sebagainya. Dan itulah secara kita menggunakan medium yang ada ni, meletakkan bahawa hubungan ni bukan hubungan manusia yang buat, tapi Engkau ya Allah. Samalah kita nak tak, saya pun kadang-kadang saya terfikir juga yang tu Ustaz Aziz beritahu kan, guru tauhid pun nak cerita pasal makan pun tak boleh nak cerita. Padahal dia cerita benda, memang dah bagus dah, guru tauhid kan, guru tauhid PhD ke apa saya tak tahulah kan, di Kuala Lumpur tu. Tapi bila ditanyai mengenai dengan makan, nak mentauhidkan dalam makan, tak boleh nak jawab. Macam mana ya Allah, sedih saya dengar. Kan? Engkau dah memang mengajar dah benda tauhid ni, tapi itulah. Jadi engkau pun sama guru tauhid ke siapa ke, kita kena bersama-sama bersatu. Sama-sama muzakarah dengan orang-orang yang betul-betul ahli dia. Kita jangan angkuh, kita jangan ego. Tak boleh, kita kena bersama. Kan? Betul. Ada kita dapat, insya-Allah alhamdulillah. Samalah macam saya cakap semalam Imam Ghazali kan. Itu dah memang ketinggian ilmu dah. Kan? Ketinggian ilmu dah memang tinggi dah. Tapi sampai dia menjumpai guru mursyid baru betul. Itulah keputusan dia. Yang diperkatakan sebelum ni. Keputusan dia tak lain. Banyak mana pun keputusan dia tetap mengesahkan Allah SWT. Inilah jalan dia.
Itulah yang dikatakan tadi, barang siapa ingin dicintai oleh Allah SWT, ikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Itulah syariat, tarikat, hakikat dan makrifatnya. Empat jalan terus. Seperti mana yang dikatakan kita nak solat sekejap lagi, solat asar, kan? Adakah kita menganggap solat asar tu sebagai tanggungjawab? Solat 5 waktu ni tanggungjawab. Kenapa kau nak solat? Sebab tanggungjawab. Tu tanggungjawab tu berat tu. Seperti yang dia cakap tadi, yang hari tu, tanggungjawab tu berat, tapi kita buat dalam keadaan apa? Kenikmatan. Panggilan Allah SWT. Kalau yang kita dengar tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu panggilan apa sebenarnya? Itu adalah panggilan lebur. Panggilan lebur. Bila lebur, dia nak melakukan solat, dia tidak ada menasai. Semua qayyumiyah dia yang diri tu, angkat takbir dan sebagainya, itulah jalan-jalan dia tu. Jalan-jalan yang Rasulullah SAW bawa. Jadi itulah kita nak sama-sama mudah-mudahan Allah SWT meletakkan kita dalam kesatuan, yang dikatakan menjadi, insya-Allah Allah Taala panggil kita dengan panggilan ya ayyuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu apa? Dia tidak ada rasa merasai keakuan diri. Yang dikatakan untuk kenali, jangan sampai wujud rasa diri. Sekian daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mana masih lagi teman-teman kita, sahabat-sahabat kita masih lagi bertindak mengucapkan perkataan yang Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh. Apa saja sahabat kita tadi, teman-teman kita tadi, dia nak mengajakkan kita supaya sama-sama mendapatkan nikmat yang paling besar, iaitu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan betul-betul merasakan yang wujud hanya Allah. Pada inilah panggilan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, tak ada lagi perkataan yang lebih baik, kata Allah. Melainkan inilah mengajakkan da'i ilallah, mengajakkan betul-betul kembali kepada Allah, betul-betul mengajak kita betul-betul faham, kenal kepada Allah hingga hilang akuan, hilang semua yang nampak jelas, hanya wujud Allah. Inilah perkataan yang Allah kata tak ada yang lebih baik lagi. Maka itu yang diperkatakan oleh sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Kita masih beruntung, masih lagi ada orang yang benar-benar menyayangi kita. Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan dihidupkan kembali di dalam alam barzahnya, di mana penuh dengan nikmat dan Nabi tidak mempedulikan nikmat tu. Walaupun Allah suruh malaikat menghidangkan di dalam alam barzah itu nikmat-nikmat surga cukup lengkap, nanti masukkan balik nyawa Rasulullah kekasihku, maka dia akan melihat nikmat-nikmat yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan. Maka apabila telah disediakan, maka dimasukkan roh ke dalam diri Nabi Muhammad kekasihnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan tidak bersyukur, tetapi seolah-olah dia itu masa hidupnya memberi syafaat kepada kita, sayang kepada kita masa hidupnya Rasulullah SAW, masa wafatnya juga dia memberikan syafaat kepada kita. Apabila di dalam alam barzah Allah masukkan balik rohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam jasadnya, dalam keadaan dihidangkan berbagai-bagai nikmat-nikmat syurga yang indah, yang cukup lazat, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dimasukkan roh kembali tidak menghairankan diri Nabi SAW, bukan tidak mensyukuri, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memikirkan kita umat. Rasulullah SAW memikirkan kita untuk sentiasa menerangi sekalian alam ini, untuk supaya kita tidak buta kepada Allah. Rahmatan lil alamin, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa menyuluh kepada kita ini, sentiasa
Walaupun kita kata Rasulullah telah wafat, tapi dari segi sudut hakikat sebenar Rasulullah SAW tidak wafat. Sesungguhnya Rasulullah SAW tu hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi memberikan syafaatnya kepada kita, hingga kepada mahsyar nanti pun Rasulullah SAW tetap akan memberikan syafaatnya kepada kita. Maka itulah yang kita selalu ingatkan, hala tujuan sebenar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata, di mana dia berkata kepada diri saya sendiri bahawasanya syafaat itu sesungguhnya adalah apabila kita memberi penerangan. Siapa-siapa yang dah telah kenal diri, kenal Allah dari sisi Allah, hakul yakin dia tidak ada dan sentiasa hilang akuan dirinya dan sentiasa wusul ataupun pertemuan dengan Allah, maka dia telah mendapat syafaatku. Itu Nabi SAW sendiri memberitahu kepada kita, kepada saya sendiri langsung. Dan disuruhkan tadi kepada kita, nazirlah, sampaikanlah. Jadi saya menyampaikan syafaat Nabi dengan cara yang Rasulullah SAW suruh. Maka itu jangan sampai mengatakan saya ni sesat ataupun saya tidak perlukan sokongan pun. Tetapi siapa yang menyokong dia beruntung. Dan siapa yang mengatakan sesat tak betul, maka dia akan dipertanggungjawabkan. Kerana itu saya tak nak. Diamlah, jangan kata saya sesat, diam cukup dah. Rasa saya kesian nanti. Banyak yang terjadi apabila mengatakan kita begini, kita gini, tak betul, sesat. Kesudahannya tadi, ya Allah, ngeri. Itu saya cakap, bertobatlah daripada mengata yang tidak betul. Maka saya bukan nakkan duit, saya bukan nak kedudukan, saya bukan nak naikkan nama darjat saya tak perlu tu semua. Jadi saya, apa yang Allah Ta'ala kata, suruh ikut pada orang yang ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikuti, bukan saya yang suruh kalian ikut saya, bukan. Bukan kalian disuruh ikut orang arif billah, al ulama warasatul anbiya. Itu tadi bukan orang lain suruh, tapi Allah yang suruh. Allah yang suruh ikuti, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum. Mereka ni tak ada mahu imbalan, dia dah ada cukup dengan Allah dah. Maka Allah suruh ikut, bukannya saya. Kalau kamu tak ikut, kamu yang rugi, bukan saya yang suruh ikut. Kalau saya ikut, siapa saya ni? Jadi yang suruh tu Allah dalam surah Yasin tadi. Cuba baca, tadaburlah, amal, pakailah. Jangan baca aja. Ikut, cari orang-orang yang macam ni, yang tak ada langsung. Kata Syekh Latif tadi, nak upah tu, upah ni, gunakan agama Islam, ilmu Allah untuk dapat upah. Apa ni? Dia masih tak kenal Allah tu. Dan Allah tak akan suruh orang ikut dia. Masuk kanan, keluar kiri ilmu dia nanti. Tapi kalau orang yang tak ada mahu imbalan apa, betul-betul tulus ikhlas, dia tak ada apa-apa, betul Allah aja, maka bukan tadi sampaian dia sampaikan tadi bukan dari dia, maka akan masuk menerusi nur. Masuk menerusi nur. Bukan masuk pendengaran ni. Tapi pendengaran yang ni. Masuk roh tadi. Kesucian tu masuk menerusi roh. Bukan menerusi telinga tu. Tapi kalau anak imbalan, nakkan ni, dah sembunyikan ni, nak upah ni, nak gunakan agama untuk ni. Kamu cakap juga orang tersandar. Dia belakang masjid, masa surau tersandar semua. Ulur tangan, kaki. Tunjukkan tidak ada adab. Sebab apa? Menunjukkan mereka tak dapat apa-apa. Apa yang kau cakap, jangan salahkan dia. Sebab kamu sendiri tak ada kualiti. Kamu punya kualiti adalah upah tu tadi. Maka Allah bagi upah, maka tak akan masuk dalam. Tapi cuba orang-orang yang begini bercakap. Walaupun dia buat macam mana, risau dia dalam hati dia. Masuk dalam rohani dia. Dia tak boleh tipu. Dia tak boleh tipu. Perkataan yang datang daripada perkataan Allah. Orang tu dah tak ada keakuan diri. Dan Allah berjanji, orang yang begini dah tak ada keakuan diri, aku akan jadikan
percakapan dia tu percakapanku. Tak masuk ke dalam hati. Tipu lah. Tipu. Jadi itu kami sentiasa yakin. Dan kami tak perlukan siapa-siapa sokongan pun. Tapi siapa yang menyokong, dialah beruntung. Jadi sahabat-sahabat Nabi menyokong Nabi SAW bukan menyokong melulu. Sebab tahu Nabi itu tadi adalah utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kekasih Allah, yang dia punya perkataan bukan perkataan Nabi, melainkan perkataan apa yang disuruh oleh Allah. Tidak dia berkata tu atau berkata hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diturunkan kepada dia, kepada Rasulullah. Dan diturunkan selepas Nabi tadi, ilham kepada para sahabat Nabi yang langsung daripada Allah. Yang mana Nabi SAW bagi tahu, di kalangan umatku ada golongan yang berterus dialog dengan Allah. Siapa? Itulah Sayyidina Umar dan ada yang lain lagi. Kerana Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Abu Bakar, Osman dan sahabat-sahabat terpilih yang lain dijamin 10 orang. Sebenarnya ramai lagi. Tapi Nabi nak cerita 10 orang yang dijamin masuk syurga. Semuanya kenal Allah. Semuanya kenal Allah, kenal diri. Tak ada akuan diri dah. Cuba tengok riwayat mereka. Mereka berkata bukan atas kemauan. Mereka berkata Allah dan Rasul. Diutamakan tu dahulu. Maka saya cakap tadi, kalau kita tak kembali kepada cara yang Nabi SAW ajar pada sahabat, sahabat ajar pada tabi'in, wali-wali Allah ajar pada kita, sampai kepada al-ulama warasatul amliya, mewarisi dari sisi Nabi SAW, maka kita tidak akan dapat kemenangan untuk kita, untuk keluarga kita, untuk siapa-siapa pun. Rugi aja kita nanti. Tu saya cakap tadi. Beramal tanpa kita kenal siapa yang bagi kita beramal tu tadi. Bukan tak bagi beramal. Kita tak kenal Allah, macam mana kita nak tahu amal tu tadi diterima oleh Allah? Sebab kita tak kenal. Kalau kita kenal, baru kita tahu. Kita beramal, bukan kita yang beramal. Jadi dia yang melakukan amal. Kerana dia yang memberikan kita rasa untuk mengingat dia. Allah yang memberikan kita rasa cinta untuk kita cinta kepada Allah. Untuk menyatakan sebenarnya cukup cinta tu satu. Dia cinta yuhibunahum kahubbillah. Dia menyintai dirinya sendiri, tak perlu pada orang lain. Tapi dia menyatakan bahawa cinta tu antara cinta lelaki perempuan cinta sampai bawa nikah, itu menyatakan bahawa Allah sentiasa berkasih sayang dengan dirinya sendiri. Dia nyatakan tu sebenarnya rahsianya tu. Inilah sebenarnya. Kalau masih lagi kita dalam keadaan duduk takut lama, akuan diri, tu duduk takut lama, maka apa pun ilmu yang tinggi, makin banyak ilmu kita, akan banyak tak memberi manfaat. Bukan saya kata tak betul, tak boleh. Tapi kalau nak bermanfaat, kena kenal Allah. Itu syarat dia. Bila dah kenal Allah, kita baru dapat nikmat. Semuanya hak Allah, tak ada kita. Itulah sebenarnya. Bukan mengakui kita banyak ilmu, kita hebat. Jadi minta maaf. Selagi kita tak faham ni, selagi itulah kita berada dalam keadaan iaitu tidak dapat rasa kepuasan yang sebenar. Bila kita betul kenal diri, kenal Allah, Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, baru kita puas. Itu yang kata sabda Nabi, orang yang benar mengenal Allah tu, dia mengesakan Allah, manis di mana pun pergi. Manis. Disuruh solat, disuruh puasa, disuruh berperang, disuruh keluarkan infak, duit semua, harta benda, wang ringgit, nyawa. Senang aja mereka buat. Sebab dia tak ada hak tu, semua hak Allah. Bila Allah yang suruh tu Allah punya. Bukan dia merasa dia mempunyai. Kerana semua ni hak Allah. Nikmatnya ya Allah. Ini sebenarnya yang kita, semua sahabat-sahabat kita yang hadir ni, pendengar-pendengar YouTube yang tegar, yang sentiasa mengikutinya, mereka telah mendapatkan, iaitu bahagian dari sisi Allah, bukan daripada saya. Beruntunglah mereka yang terus pendengar-pendengar YouTube yang hadir ni, beruntunglah ya, kerana bila dibacakan wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Allah bagi tahu dalam surah Al-Anfal, orang-orang yang kekasih aku, orang mukmin, para rasul, para nabi, wali Allah, hari bila, dan juga orang yang mengikuti jejak langkah mereka, mereka ni dibacakan
ayat-ayat cerita-cerita tentang Allah, baik berbentuk dalam kitab Al-Quran, kitab-kitab lain, ataupun kitab yang sekalian alam yang Allah jadikan jadi ayat semua ni, ataupun dalam diri dia kitab datang dari apa Allah turunkan berbagai-bagai tu. Dia kata tadi, ya Allah, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum. Dia mempercayai, dia mengikuti, dia tadabbur, dia amaliakan apa tu semua, nampaknya Allah Subhanahu Wa Taala aja, maka mereka ini Allah bagi zadathum imana. Kerana Allah aja bagi boleh menambahkan lagi keyakinan yang dah memang yakin tu ada pada diri kita, Allah dah kurniakan, ditambahi lagi, besok lagi tambah lagi, kita tak puas-puas mengesakan Allah. Ini hak Allah Ta'ala yang menjaga. Jadi si Ajin ni cerita ni tak jemu-jemu ke? Dia pula risau jemu. Kita bertambah seronok sebab Allah punya janji gitu. Dibacakan ayat-ayat Allah tak jemu-jemu. Sebab Allah bagi zadathum iman. Nikmatnya iman tu tadi. Tu tadi. Kita rasakan mengesakan Allah. Kerana iman tu mengesakan Allah. Sedapnya tak tahu nak diucapkan. Sedap lagi. Hingga kita lupa yang lain punya nikmat. Nikmatnya dengan nak mengesakan Allah, buang keakuan diri. Allah. Kata Ustaz Zahir tadi, zikir Allah bukan tak ada makna. Allah tu menghimpuni segala nama-nama yang ada. Maka Allah tu lah yang kepala segala nama. Daripada nama dia surah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Mengapa kamu kata sebut nama Allah tak terasa? Kena masukkan Allahu Akbar baru terasa besar Allah. Kalau Allah je tak rasa, ya Allah. Bingung kamu ni bila tak kenal Allah. Sebut nama Allah pula tak terasa pula. Padahal merasa yang lebih best lagi lah. Sebab daripada tu keluar semua. Bukan 99 Asma Husna. 3,000 nama Allah yang lain tu terhimpun di dalam Bismillah. Allah tu tadi. Mengapa kamu kata sebut nama Allah tak terasa? Salah kamu ni. Perbetulkan perkataan. Belajar balik kenal Allah. Di sebalik lafaz Allah, alif, lam, ha tu tadi. Alif tu apa? Lam pertama apa? Lam kedua apa? Ha apa? Sabdu semua ada tanda dia. Kamu tak tadabbur, mana kamu nak sebut terasa? Lepas tu kamu ajarkan orang lain pula. Suruh masukkan kalimah nak zikir Allah Rahman. Allah. Jangan sebut tu. Ya Allah, orang ni. Sudahlah tu. Belajarlah kenal Allah dulu. Kamu tak kenal Allah. Kamu nak ajar orang sebut nama Allah pula. Macam mana? Sudahlah tu. Sudah. Kita kena bersatu sekarang ni. Saling tolong menolong. Jadi kami bercakap ni supaya kamu selamat. Boleh kita bergabung sama-sama untuk mendidik anak-anak cucu kita ke depan ini. Kerana teruk dah. Anak-anak cucu kita makin teruk ni. Faham tak? Anak cucu kita makin teruk sebab kita tak bagi kenal Allah. Kita bagi kenal ilmu. Ilmu Allah tu yang paling penting kita tak faham. Tak bagi faham anak-anak kita. Sekolah-sekolah pun tak bagi faham. Tengok Arab Saudi. Raja dia pun dah mula terpengaruh dengan sistem Yahudi. Hingga kan dia nak jadikan negara dia tu negara Eropah Timur. Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Qatar, semua dia bawah jajahan Haramain. Dua kota Mekah dan Madinah. Mana raja tu nakkan jadikan Eropah. Ya Allah, betul lah Arab ni dulu jahiliyah, betul lah. Betul lah Nabi SAW bagi tahu bila Imam Mahdi datang, dia akan serang dulu Arab Saudi. Maknanya. Ini bukan saya cakap, Nabi bagi tahu. Kerana situ jahiliyah, dia akan jahiliyah lebih teruk lagi. Ada kena dia jadikan negara tu negara Yahudi. Dia akan memastikan sebelum saya mati, raja dia kata, saya akan pastikan Arab Saudi akan, dan Arab Timur ni akan kita bawa jadi Eropah Timur. Ya Allah. Ini berlaku. Ni anak-anak kita nanti terpengaruh ni nanti kalau kita tak masukkan tauhid ataupun mengenal Allah ni, mengenal diri ni. Dan lapuk dah jadi macam kitab yang maknanya kita tak pandang dah. Padahal ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita anggap ni tak penting pula. Ya Allah. Rosak kita ni. Ini perbetulkan. Maka tu tadi Syekh Latif kata kembali yang ulama-ulama ni nanti dia akan ditanya dulu. Di padang mahsyar bukan pemimpin.
Pemimpin nombor 2 pada masyarakat ulama dulu. Kenapa kau tak tegur pemimpin? Jadi jangan rasa kau ulama, kau rasa kau dah selamat. Saya tak nak, saya dah bagi tahu. Saya tak nak nanti, saya bukan ulama. Tapi saya dah bagi tahu, apa-apa pun saya dah bagi tahu. Saya tak nak di sana nanti dia soal, Jess, engkau kenapa tak bagi tahu? Ilmu tentang aku tadi, sedang aku dah bagi tahu. Tadi. Apa saya nak jawab? Tapi saya dah bagi tahu jelas-jelas. Bukan saya berani, tapi nak bagi tahu sebab saya kasih sayang. Maka kembalilah. Tak ada istilah kita nak naik nama kita hebat, tak ada. Tak ada siapa-siapa nombor 1. Nombor 1 hanya Allah bila-bila pun. Kita tak ada keakuan tu semua dah. Tak ada masa nak fikir tu semua. Kita dah cukup hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah dengan Allah dah. Tak perlu lagi kita nak orang nak naikkan kita dah. Tak perlu dah. Allah tu dah cukup dah. Tak perlu lagi siapa-siapa nak naikkan kita. Nak tinggikan darajat kita. Kita nak masuk dalam kumpulan supaya kita masuk dalam kumpulan tu, kita boleh nama kita naik. Tak perlu dah. Saya tak perlu tu semua dah. Dan bukan bermakna saya tak nak campur semua. Tetapi saya campur semua juga supaya saya sama-sama kita dapat benar-benar mengesakan Allah. Bukan saya masuk sana, maknanya si Haji nak naik nama. Tak ada. Saya yang nak mengajakkan. Saya boleh masuk Syiah. Saya boleh masuk apa ni. Mana pun diorang cakap puak-puak 73 yang sesat tu apa. Saya boleh masuk semua. Sebab saya dah tahu diri saya. Siapa yang bagi faham diri saya? Allah. Saya dah tahu. Saya boleh masuk mana pergi. Saya tak ada, bagi saya tak ada musuh. Dan musuh tak pernah memusuhi saya. Saya sentiasa nampak Allah lah sebelumnya. Nikmatnya tadi. Tapi disebutkan ada musuh. Tapi sebenarnya bukanlah musuh yang dimasukkan tu musuh. Tapi musuh untuk nak kita betulkan tu tadi. Keadaan dia. Kita menganggap dia musuh. Tapi bukan dirinya. Tapi perangai itu tadi. Sebab nanti kita akan dipertanggungjawabkan. Atas kita nampak sesuatu kebatilan. Tetapi kita biarkan. Itu yang jadi masalah kita takut nanti. Maka itu kita perlu campur. Pergi. Rasulullah kalau tak buat macam tu, jahiliyah semua kita pun tak Islam. Mengapa Nabi disuruh pergi? Dibaling batu, nak dibunuh, nak disihir. Campak najis, dihina, macam-macam Nabi kena. Tapi mengapa Nabi pergi lagi? Ini menunjukkan bahawa buat kerja ni adalah perlu begitu. Perlu menghadapi keadaan itu. Nabi Yusuf di penjara. Banyak Nabi-Nabi. Para sahabat Nabi, para ulama-ulama kita yang betul-betul dulu. Semua di penjara, semuanya. Kebanyakannya semua akan menghadapi fitnah, menghadapi perkara-perkara yang maknanya yang membawa kepada manusia benci kepada kita. Memang mengajak kepada Allah ni betul-betul ni memang orang ramai akan benci. Kalau dalam keluarga tu ada yang tak kena, adik-beradik tak sukalah, macam-macam lagi. Kita akan menempuh ni. Pertama permulaan kebanyakannya lah mesti menghadapi begitu. Tengok Nabi, sahabat-sahabat Nabi macam mana. Keluarga tak terima tu, tak terima rakyat, macam-macam semua tak terima. Supaya kita dapat bergantung betul-betul hanya kepada Allah. Mengapa adik-beradik kita tak datang dengar talk ni? Mengapa sahabat? Mengapa? Padahal mereka lebih bagus. Adik-beradik kita kena sokong. Mengapa tak ada? Sebab nak Allah tu supaya nak kita ni sentiasa bergantung kepada Allah. Itu semua urusan Allah. Bukan kita tak bagi tahu, bukan mereka tak tahu pun. Mereka tahu tapi kita tak usah fikirkan tu semua. Kita hanya bagi tahu hak Allah Ta'ala yang memberikan hidayatullah. Jadi alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah banyak-banyak. Kita ni terpilih. Ikut aturan saya dah cakap, saya dan kita semua tak mampu untuk mengenal Allah. Kebingungan kata Nabi. Untuk nak mengenal Allah ni, kebingungan dulu. Dah belajar, keputusan belajar kata Rasulullah, kebingungan. Apa kebingungan? Tak ada tempat lain yang boleh bagi faham kita bukan ilmu tu tadi, tapi Allah. Dah selesai kita belajar, habis segala tempat kita belajar, keputusannya adalah kebingungan. Maka Nabi minta tambah lagi kebingungan supaya betul-betul nyerah diri kepada Allah. Jadi kita sentiasa duduk dalam kebingungan, iaitu la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Itu maksudnya kebingungan tadaburnya. Kalau Allah rasa ada kuasa tu bukan lah. Itu mesti nak kebingungan. Macam mana aku boleh cakap ni? Aku boleh lihat dia bagi. Jadi kebingungan.
Dia melihat. Bingung tu. Bingung. Aku hidup ke? Dia yang bagi hidup. Bingung. Hidup ke tak? Tidak. Jawapan dia, bingung kan aku lagi supaya aku tahu engkau yang hidup, ya Allah. Bingung kan aku supaya yang melihat ni tadi, bukan aku lihat lah. Bingung kan situ. Memang. Sebab kita dah terbiasa, kita rasa confident kita yang melihat. Kita yang hidup. Itu masalah besar. Sebelum kita nak ambil ilmu-ilmu Allah lain, Allah suruh kenal aku dulu. Jangan salah faham. Ya? Tapi tak apa. Dia dah ada ilmu tu, tahu tepi dulu, kembali innalillah wa inna ilaihi rajiun. Tak, kembali kepada tidak ada yang ada hanya Allah, baru kita disuruh Allah ambil apa-apa ilmu yang telah ada, baru akan jadi manfaat pada kita. Saya rasa cukuplah sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatian semua. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan. Wa'afu minkum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana ladzina amanu tawasaw bil haqq. Subhanallah. Haula wala